Alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajma'in. Baik, Allahumma salli alaihi tuan-tuan, mari kita tengok pendahuluan kitab pada muka surat yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bifadlihil amim. Idh manna alaina bi Muhammadin afdalal khalq fahadana ila dinil haqq wassiratil mustaqim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-karimul halim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu alladhi khassa bil khalqil azim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhi fazu minhu bihatti al-jasim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasa pengarang-pengarang kitab ni dia akan memulakan kitab depan ni dengan tiga perkara. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiganya dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil Allahumma salli ala sayyidina, kaedah macam mana kitab tu disusun, yang diambil daripada uslub Al-Quran. Al-Quran dia mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu kalau kita tengok Bismillah ni ada dua tempat dalam Al-Quran. Dua tempat. Salli ala sayyidina. Dan bismillah ni tuan-tuan, dia juga merupakan permulaan kepada surah-surah dalam Al-Quran. Jadi bismillah ni dia ada dua apa dia panggil apa? Yang pertamanya bismillah permulaan kepada seluruh Al-Quran. Satu lagi bismillah tu merupakan permulaan kepada setiap surah dalam Al-Quran. Salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Allahumma salli alaihi wasallam, yang bismillah pada permulaan Al-Quran itu dia ada nombor dekat situ. Bismillahirrahmanirrahim nombor 1. Bismillah pada permulaan kepada setiap surah dalam Quran kecuali surah At-Taubah tak ada nombor. Tak ada nombor. Jadi sebab tu Allahumma salli alaihi wasallam, ulama menyatakan bahawa bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Baqarah tu merupakan ayat yang pertama pada Al-Quran. Dalam Quran ni ada 6,000 lebih ayat ni. Kalau tanya ayat pertama dia ayat apa? Ayat pertama dia ialah bismillahirrahmanirrahim. Ingat itulah. Nah, Allah saya semakin tuan, itu dia panggil uslub. Kemudian diguna apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, salli alaihi wasallam. Ini pun uslub daripada Al-Quran. Kita tengok bismillahirrahmanirrahim nombor 1. Alhamdulillahirabbil alamin nombor 2. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut tentang Allahumma salli ala sayyidina, nak buat apa pun mulakan dengan Al-Quran. Nak buat apa pun bermula dengan bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang harus pada syarak, yang tidak dibacakan bismillah padanya maka dia terputus, kata Nabi SAW. Terputus maksud apa? Hilang barakah dia. Jadi bila kita nak buat apa pun mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Mula bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebab apa? Bila kita mula sesuatu dengan bismillah, yang pertamanya ada barakah dia. Barakah ni apa? Ziyadatul khair, bercambah kebaikan-kebaikan. Yang keduanya, bila kita mula dengan bismillah ni, salli ala sayyidina, dia akan menghalang kita daripada kita melakukan benda yang tak sepatut kita lakukan, benda-benda yang haram. Sebab kita tak akan boleh untuk buat benda yang haram dengan kita mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Nak pergi tikar nombor ekor baca bismillah, rasa tak patut. Kan? Nak masuk panggung wayang, langkah kaki kanan, baca bismillahirrahmanirrahim. Rasa patut tak? Tak patut tu masuk. Ada benda tak kena. Kalau kita nak baca bismillah tapi kita tak boleh nak tak gamak nak baca bismillah, tu masuk ada benda tak kena. Allahumma salli ala sayyidina. Sokok baca bismillah. Sokok baca bismillah, salli ala sayyidina Muhammad, lepas tu siap baca doa lagi. Rasa macam tak kena je, tak patut. Tak patut tu masuk ada benda tak kena lah pada bacaan, pada benda perbuatan tu. Baik, dia automatik dia akan menghalang kita daripada melakukan benda yang tak sepatutnya kita buat.
baca bismillah. Nah, baik, Allahumma salli alaihi. Yang kedua baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pun uslub daripada Al-Quran. Allah mulakan dua benda ni. Dan yang ketiga, biasanya para alim ulama ni akan memulakan kitab dengan selawat pada Nabi SAW. Sebab selawat ni mengundang barakah. Nak berkat, selawat pada Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli. Nabi SAW, ada seorang lelaki-lelaki mai angkat tangan berdoa. Kata Nabi SAW, mula puji Allah, berselawatlah kepada Nabi SAW, kemudian berdoalah sesuka kamu. Jadi Allahumma salli alaihi tuan-tuan, itu. Kemudian selepas selawat pada Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barulah dia masuk kitab. Ni kebiasaan pengarang kitab susun. Tiga benda ni takkan tinggal. Bismillah, alhamdulillah, selawat pada Nabi SAW. Kita pun nak mula percakapan, buat mula tiga benda ni. Bismillah, alhamdulillah, selawat pada Nabi, baru bercakap. Tuan-tuan yang duk kerja dekat office, nak duk deal dengan orang duk mai apa semua, nak jumpa, encik boleh tak saya nak tanya ni sikit apa semua? Boleh? Duduk dah, duduk. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cerita ni, benda ni, lagu ni. Tu baru berkat. Orang tanya, makcik ni baru pindah mai sini ke? Baru pindah mai sini. Ta'aruf Ustaz, kami nak kenal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nama makcik ni sekian-sekian. Makcik asal daripada syurga. Betul yang makcik syurga? Betul lah. Kan Nabi Adam dari syurga, jadi makcik ni asal dari syurga lah. Oh, insyaAllah. Makcik kami tanya kampung mana, bukan asal mana. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam tu. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Tuan-tuan, mula buat benda tu, bagi jadi dia sebagai amalan dalam kehidupan kita, maka dia ada barakah dia. Baik tuan-tuan, Allahumma salli. Mari kita tengok. Adapun kemudian amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka lebih dahulu daripada aku masuk ke dalam mengarang kitab ini dengan tawaduknya aku kepada Allah SWT, kiranya dipohonkan kepadanya, tiada salah menerangkan segala sedikit perkataan ini kepada segala saudaraku. Allahumma salli. Sebelum masuk daripada kitab ni, pengarang kitab ni dia kata apa? Lebih dahulu dia minta pada Allah. Dia minta pada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, daripada nak masuk mengarang kitab ni, aku merendahkan diri aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Salli ala sayyidina Muhammad. Dipohonkan kepadanya agar tidak ada sikit pun salah perkataan aku, salli ala sayyidina Muhammad, yang nak aku sampaikan kepada saudara-saudaraku ni. Ini tawaduknya orang pengarang kitab ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah tuan-tuan, takut kot salah. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita pula tulis kadang-kadang ni, tulis kitab tu setelah beberapa kajian yang telah saya lakukan dengan penuh iltizamnya dan dengan penuh Allah Muhammad, apa dia panggil apa? Dengan penuh rasa bangganya kami melahirkan ataupun menyusun tulisan-tulisan ini. Oh, nak cerita kehebatannya. Ulama-ulama dulu bila mengarang kitab, dia merendah diri dia. Allah Muhammad, tuan-tuan, sedikit begitu banyak sumbangan yang dilakukan oleh Allahumma salli Syekh Idris Al-Marbawi ni kepada masyarakat Islam. Berapa ramai orang mengambil manfaat. Waktu orang panggil dia, Allahumma salli Syekh Idris Al-Marbawi ni main nak terima tokoh Ma'al Hijrah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tokoh Ma'al Hijrah. Waktu tu tuan-tuan, tahu dia boleh kata apa? Allahumma salli. Dia tokoh Ma'al Hijrah, Allahumma salli pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahu apa? Allahumma salli ala sayyidina 1408 Hijrah. 14 ni 14. Dan ni apa 14? 1442. 1408. 40 tahun yang lepas lah lebih kurang. Tahu dia boleh kata apa? Dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata saya tak layaklah nak bucak di atas ni sebab saya ni kurang ilmu. Dia kata boleh ni. Padahal Allah, semua orang maklum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad akan keilmuan dia. Panggil dia untuk terima tokoh Ma'al Hijrah. Dia kata pasal ini tak layak lah. Tak layak ni dia sebut tu bukan tak layak nak abang, sebab kita ada juga jenis macam tu juga.
Saya ni tak pandai lah. Lah hati dia kata apa? Orang mesti puji aku sebab tawaduk aku ni. Tu bersungguhnya Salih Al-Syamad tuan-tuan, dia nak perendah diri dia. Sifat tawaduknya orang-orang alim-alim ulama ni. Dia kata minta mohon pada Allah dengan tawaduknya agar sekiranya Salih Al-Syamad tidak ada salah dalam aku menerangkan, tak ada salah sedikit pun perkataan aku dalam nak menyampaikan perkataan-perkataan ini kepada saudara-saudaraku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minta adalah kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada sesudah aku mengaji kitab yang bernamanya Sahih Tirmizi, dia cerita pula sejarah macam mana yang dia boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad karang kitab ni. Ini motivasi sikit pada anak-anak kita ni. Salli ala Sayyidina Muhammad, biar kita ni ada, dipanggil apa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tinggal bekas dekat masyarakat. Untuk alim ulama ni umur dia panjang. Umur panjang alim ulama ni kadang-kadang bukan pasal umur dia tu yang panjang, tetapi ilmu dia tu berpanjangan. Saya sebut di antara cara yang ulama susun sungguh-sungguh untuk pastikan ilmu dia berpanjangan ni ialah dia mengarang kitab. Nak karang kitab ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mudah lah ni. Tapi salah satu ciri yang kena ada pada kitab kita tu, nama dia barakah. Dan nak tulis kitab semua orang boleh tulis. Nak tulis buku, semua orang boleh tulis buku. Dan senang aja nak tulis buku lah ni. Google aja. Google aja. Saya dah kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Allahumma salli, kalau nak cerita kita punya cerdik lah ni, boleh cerdik, patutnya kita patut lebih cerdik daripada Imam Syafi'i kot. Sebab sumber ilmu macam-macam. Dan nak orang dulu-dulu nak mengaji, oh subhanallah, nak kena pergi berjalan kaki, naik ni unta, naik kuda. Salih Syamad cerita, kita baca sejarah apa ni, macam mana Imam Syafi'i menuntut ilmu tu, tinggal keluarga ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, balik ke rumah apa semua kena halau balik. Pasal apa? Pasal mengaji. Habis dah lagi? Tak habis lagi. Balik dulu, tak mau tengok muka lagi. Gitu. Sampai macam tu keadaannya. Mujahadahnya nak mengaji. Kita ni mak panggil balik. Bukan dia nak balik, mak panggil balik. Dia rindu kat mak dia. Mak dia rindu kat dia balik. Salih Syamad. Payah sekolah tu, cuti lama sangat, tak usah pergi sekolah tu lah, pergi sekolah lain lah, cuti kat sikit, boleh mak boleh duduk tengok. Gitu. Salih ala Syamad. Imam Syafi'i bertahun-tahun tak berjumpa dengan keluarga dia sebab mengaji. Susah nak mengaji. Kita ni sumber ilmu punya banyak. Boleh tengok dekat internet, boleh pergi mengaji sini. Pagi-pagi boleh buka ni Usratuna. Saya boleh buka pula TV Al-Hijrah pula, Assalamualaikum pula. Saya boleh tengok pula, tanyalah ustaz pula. Saya boleh Allahumma saya ada Al-Kuliah lah. Saya boleh buka radio, dekat radio pun ada. Dekat lain internet macam-macam ustaz-ustaz tu buat live, tu buat kuliah, Facebook, YouTube. Macam-macam. Patutnya kita boleh jadilah jauh lebih alim, tapi tak, sebab ada satu benda yang kita tak boleh dapat, nama dia barakah. Barakah ilmu tu yang mahal. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, nak tulis kitab semua orang boleh tulis buku. Tapi ada satu benda pada buku tu yang nama dia barakah yang kita nak cari. Waktu tulis tu, waktu nak menyusun kitab tu, jangan fikir apa-apa, melainkan nak supaya ilmu tu jadi banyak. Dia mai satu tahap bila kita menulis buku ni, waktu orang duk tengok dan orang mula memuji dan kita mula mendapat habuan daripada buku kita tu, buku yang kedua, buku yang ketiga, kita mula menulis buku tu atas dua perkara. Yang pertama atas orang kenal kita, yang kedua atas habuan ataupun pendapatan yang kita dapat pada buku tu. Dah tak sama dah. Saya nak cerita ni, Salih Syamad tuan. Mungkin yang pertama tu tulis ikhlas. Tulis lah ni, orang tulis macam ni. Orang dulu tulis macam tu kan. Orang dulu tulis macam tu. Tulis. Tu. Banyak liuk kan. Orang lain tulis macam tu. Waktu mula-mula susun buku yang pertama tu, tulis tu. Syamad. Ikhlas Allah saja yang tahu. Ikhlasnya Allah saja yang tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, akhirnya buku tu pun berjaya dijual. Jual.
Orang pekat-pekat beli. Oh, sambutan sangat hebat. Oh, orang beli. Waktu tu Salih Alaihi Wasallam dia mai, aku nak kena tulis buku nombor 2 ni. Pasal apa? Pasal buku pertama tu, oh dia dah orang permintaan yang sangat banyak. Salih Alaihi Wasallam. Mai buku kedua tu, Salih Alaihi Muhammad, dia mai hati apa ni? Nak kena, orang dah mula kenal aku. Dia dah mula Salih Alaihi Wasallam nak kepada orang kenal dia. Kemudian pula masuk pula dia punya royalty lah, masuk pula sales lah, masuk pula duit pula. Nak kena tulis buku ni sebagai sumber pendapatan pula dah. Bukan salah tuan-tuan, tapi sikit sebanyak dia mengganggu keikhlasan. Tang ni lah barakah ni hilang. Tapi susah tuan nak cerita ni, kita boleh cerita lah, boleh sembang, tapi macam itulah keadaan dia. Salih Alaihi. Ini di antara ujian yang akan berlaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada orang-orang yang menyusun buku. Nak cari ikhlas susah. Baru ni saya buat forum dengan abang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, kumpulan Hijaz tu. Apa? Munif. Munif Hijaz. Salli ala sayyidina Muhammad. Duk sembang dengan abang Munif, salli ala Muhammad. Pasal apa? Lagu-lagu dulu-dulu dia sangat melekat di hati kita ni. Kan? Kemudian dia punya ayat-ayat dia sampai menusuk-nusuklah hati ni. Kita boleh teriak dengar lagu nasyid dulu-dulu ni. Dia kan? Dengar lagu Muhammad, bila Israel datang memanggil. Tak berani dengar lagu tu malam-malam. Takut lah dia rasa macam takut lah. Kan Muhammad, nun di sana cita-cita kita. Dia punya feel dia tu lain macam. Lah ni Allah Muhammad macam-macam nasyid dia ada, tapi dia punya feel dia tak sama macam dulu. Pasal apa? Dia kata semalam dulu ikhlas dia lain. Tak ada pi sebab nak dapat populariti ke, tak ada pasal nama ke, tak ada pasal duit. Ikhlas, susun perkataan, susun ayat, nyanyi tu nak bagi orang ambil manfaat. Sebab tu bahasa dia straightforward je. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Bahasa straight gitu ya. Kan bahasa yang straightforward, mudah-mudah je. Tapi dia kata sebab ikhlas tu dia masuklah hati orang. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata bahkan yang paling best yang kita dengar, Allahumma salli ala Muhammad, yang takjub saya pada hari tu, bila nak main dia punya apa, konsert yang besar-besar ni, kami puasa dulu pada siang ni. Nak cerita, puasa dulu, istighfar, puasa dulu, minta ampun pada Allah, malam tu nak konsert nasyid. Patutlah dia masuk sungguhlah hati orang. Sebab sebenarnya kita ni berkomunikasi banyak menggunakan hati. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kita banyak bercakap pada manusia ni menggunakan hati. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkamarul Hizam tu, yang tu lagu Ustaz, ada orang pergi curi-curi ambil gambar pula. Kan Ustaz Simak betul anu madhah lagu dulu-dulu. Dia feeling dia lain macam. Pasal apa? Pasal Allah Muhammad Simak ikhlas. Jadi tuan-tuan, nak kena ajak diri, nak buat apa pun, kalau tuan-tuan nak bagi jadi manfaat, satu benda nak kena cari, nama dia barakah. Dan nak dapat barakah ni ada satu benda, nama dia ikhlas. Ikhlas. Nak menulis kitab ke, nak buat kerja ke, nak apa ke, ikhlas. Ikhlas ni bukan langsung tak boleh harap habuan dunia. Tak. Pergi kerja, saya cuma buat kerja daripada pagi sampai petang, main hujung bulan, bos nak bagi gaji. Nak ambil gaji, tak apa bos, saya ni ikhlas je kerja. Bos kata alhamdulillah, esok ambil kerja lagi. Dia bukan maksud macam tu. Salih Alaihi Wasallam, habuan gaji kita dapat, royalty kita dapat, Allahumma salli ala Muhammad, sagu hati kita dapat. Ustaz-ustaz ni pun duk pergi ceramah pun duk bagi sagu hati juga. Walaupun dapat sagu hati, tapi di awalnya mesti ada ikhlas. Jangan cerita sagu hati, tapi cerita ikhlas. Sagi sagu hati mai kat kita. Salih Alaihi Muhammad. Faham tak? Gitu. Allah, tapi susah betul Jamilah Zainal Abidin, betul. Susah nak betul-betul ikhlas. Sebab macam ceramah saya semalam ni, kita hidup pada zaman cabaran untuk kita beribadat,
cabaran juga untuk kita tenggelam dalam maksiat. Kita punya ibadat ni tak sama macam kita punya ibadat dulu-dulu. Orang dulu mana ada gangguan lah ibadat, nak main sunat apa pun tak kacau, nak baca Quran apa pun tak kacau. Kita baca Quran dekat handphone tuan-tuan, baca Quran dekat handphone, tengah dia baca Quran, notification masuk, orang mesej, tak stop Ustaz, baca mesej tu. Lagi baca pula, dia jawab orang tu, lagi orang tu jawab balik, baca 2-3 ayat lagi masuk pula, macam tu lah. Ada je gangguan dia. Sebab maka nak cari ikhlas tu sangat susah waktu ni tuan-tuan. Tapi sungguh kalau nak dapat barakah, dia mesti mula dengan ikhlas dulu. Dia cerita macam mana dia boleh dapat susun kitab ni. Adalah kemudian daripada aku sudah mengaji kitab yang bernama Sahih At-Tirmizi, sudahlah jatuh dalam hatiku berahi dan suka kepadanya oleh aturan dan kenyataannya pada segala hukum syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kerana beribu-ribu bab dan al-hadis serta diikutnya pada tiap-tiap hadisnya keterangan imam-imam mazhab lebih daripada mazhab 4 yang makruf. Jangan bicara lagi pada sanad hadis, itu bukan main lagi diperhalus dan lain daripadanya beberapa ilmu. Dia kata aku jatuh cinta dengan dalam kitab ni Imam At-Tirmizi ni. Dah aku mengaji dengan kitab Imam Tirmizi ni, jatuh berahi aku ni, jatuh cinta aku dengan kitab ni. Pasal apa? Pasal dia punya susunan ayat dia tu, susunan bab dia tu, subhanallah, beribu-ribu bab. Salih Azim Muhammad. Kemudian diikut pula dengan hadis-hadis tu, keterangan daripada mazhab-mazhab imam, mazhab-mazhab, dan tak terhenti sekat mazhab 4 je, masuk sampai kepada mazhab-mazhab yang lain. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan diperhalus secara makruf disebut Allahumma salli alaihi wasallam. Kemudian dia kata bukan main lagi diperhalusi, nah, daripada sanad hadis tu diperhalus pula. Oh, nak cerita subhanallah tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Nah, betul tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi ulama-ulama dulu kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad, dia bukan menyusun kitabnya, tetapi dia mensyarahkan kitab-kitab sebelumnya pun ada juga. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kepada aku tiap-tiap kali aku mengaji dan menghadap guruku Hadrat Sahibul Fadilah Maulana Murabbi Arwahina Al-Ustaz Al-Akbar Al-Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti min Hay'ah Kibar Ulama Al-Azhar Al-Sharif, guru hadis yang masyhur, mengajar berpuluh-puluh tahun sallallahu alaihi wasallam di Jami' Sayyidina Al-Husain cucu Rasulullah di kota Qahirah di Mesir dekat Azhar Al-Sharif. Sudahlah aku berasa minum madu. Mengaji dengan tok guru dia sallallahu alaihi wasallam kitab ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia mengaji dengan tok guru kitab, dia mengaji dengan tok guru dia kitab ni, apa nama tok guru dia? Tok guru dia nama Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti sallallahu alaihi wasallam. Daripada ulama-ulama besar Al-Azhar Al-Sharif, guru hadis yang masyhur, mengajak berpuluh-puluh tahun di Jami' Sayyidina Husain di Kairah. Dia kata dalam dia duduk mengaji ni, dia kata subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, sampai dia rasa aku minum madu dah, berasa manis dengan pengajian tu. Allah SWT, kita ni bila kita mengaji ni dia jadi lagu tu tuan-tuan. Manis mengaji ni dia main pada dua. Manis mengaji ni nak dapat manis pada pengajian tu, dia main pada dua. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama, dia main daripada keikhlasan hati kita untuk menuntut ilmu. Sebab tu saya selalu pesan, saya pesan kat Luqman, saya pesan kat Bashir, mengaji tu bagi ada tujuan pasal apa kita mengaji. Yang pertamanya ikhlas dengan Allah. Mesti mengaji mesti mau ikhlas. Jangan duk fikir sebab. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan duk fikir sebab apa-apa. Sebab apa-apa. Sebab apa mengaji ni ya? Payah kalau tak ngaji lagi orang tanya sijil tak ada sijil dan semua. Saya sebut. Kami waktu duduk mengaji waktu saya duduk mengaji dulu, duduk mengadap dengan Syekh dekat Yaman. Mana dia bagi sijil? Tak ada sijil. Sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari pergi mengaji, jalan kaki pergi, macam gitu pergi. Nak balik nak minta sijil, minta Syekh tolong Ustaz bagi apa surat sikit apa. Jegir kita aja. Kita pun gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Nak minta pun tak gamak apa, minta apa. Ngaji pasal apa ni? Nak surat.
Ngaji pasal nak sijil. Oh sudah tuan. Kita dah fikir sekali mai kat Malaysia sekali, nak minta tauliah lagi. Oh nak sijil ni. Nak tauliah ni, mana sijil ni? Mana sijil ni? Susah. Salat Jumaat. Tapi nak buat macam mana? Dah undang-undang kita lagu tu. Orang dekat tempat kita ni bukan nak tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, dia ilmu dia terang mana, nak tengok sijil dia banyak mana. Tu. Lepas tu nombor satu sekali tu mengaji, nak dapat manis dalam mengaji tu, bagi ikhlas kita start. Mula pengajian kita dengan keikhlasan, start dengan ikhlas. Kerana Allah. Yang kedua, mengaji biar ada tujuan. Tujuan apa tujuan mengaji ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Mengaji cara nak jadi tok guru. Ada? Ngaji cara nak jadi tok guru. Maksudnya dia mengaji ilmu tu, tujuan dia satu hari dia nak menyampaikan ilmu tu pada orang lain. Tak? Bila mengaji dengan niat untuk menjadi guru ni, dia akan tulis. Dhabit, tulis kat tepi tu. Dengar ustaz cerita, dengar Batu Lena, dengar Batu Lena. 10 tahun jadi ustaz, nak syarah balik kitab tu lagu mana? Cuba fikir macam mana. Kita mengaji kitab ni, Bahrul Mazi ni, satu hari kita akan syarah kitab ni. Apa kitab yang kita mengaji, kita akan mengajak balik. Nak ngajak ke mana? Nota apa pun tak ada. Salih Azimad, tak ada apa nota pun. Duduk. Susah nak mengaji, nak ngajak. Maka Ustaz Azimad, antara bila dia belajar untuk mengajak, maka dia akan ada banyak topik dia, banyak menulis. Tulis tu supaya dia sekali dia boleh guna balik tulisan tu untuk dia mengajak. Tu. Ustaz Azimad. Makcik-makcik ngaji pasal apa? Tak ada apa Ustaz, kira nak perhabis umur kot ni je lah. Dia? Isi masa lapang lah Ustaz. Salih Azimad tak ada kerja nak buat, kami duduk pergi mengaji pergi. Dapatlah manfaat ilmu, tapi tertera-terus lah. Pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak dapat manis mengaji ni, salli ala sayyidina Muhammad, dia nombor satu daripada orang mengaji. Ikhlas dan ada tujuan dia mengaji. Yang kedua, dia mai daripada guru yang mengajar. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, ikhlas. Mai lagu mana pun nak bagi pengaji tu jadi manis, dia ikhlas. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cara menyampaikan. Cara menyampaikan guna ada. Salli Muhammad, itu dia sebut hikmah. Mai duk mengaji makcik-makcik umur Salih Muhammad 60-70 ni, duk cerita macam budak tadika, tak mengantuklah dia. Salih Muhammad. Ataupun cerita kat budak-budak darjah 1, budak-budak tadika, cerita macam budak-budak universiti. Tak ni Salih Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Adapun pada teknologi kita sekarang ni, konsep yang perlu kita ketengahkan ialah kita perlu memahami bahawa graf yang bergerak itu semua budak-budak tu. Nak tahu apa dia cakap ni? Bahasa Star Wars ke apa dia tak boleh nak faham dia. Pasal apa? Pasal penyampaian itu tidak berhikmah. Jadi menyampaikan sesuai dengan orang yang nak dia sampaikan. Maka tuan-tuan Ustaz Jimat kena pandai dalam penyampaian. Sebab tu dia ada adab-adab dalam menyampaikan ilmu. Tuan-tuan dalam Ustaz Jimat, maka dia boleh dapat kemanisan dia. Dapat manis dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia kata dia mengaji dengan guru dia. Dan tuan-tuan, dari kita mengaji ni biar tok guru kenal kita. Kita mengaji ni biar sampai tok guru kenal kita. Kita waktu kita sekolah-sekolah dulu tuan-tuan, salih Jumaat, cikgu kita kenal kita ni dua benda je. Satu baik sangat, dua jahat sangat. Baik sangat cikgu kenal lah. Baik pipi pasal tiap kali mai duduk atas petas, baca ikrar pagi-pagi ke, tukang tarik bendera ke, Ustaz Jumaat kan, apa-apa tu cikgu tolong panggil selesai. Tu cikgu kenal lah tu, baik lah tu. Nombor dua, perangai buruk sangat, jahat lah, tiap-tiap kali kena rotan lah, kena gunting rambut lah apa kan. Ustaz Jumaat kena ambil tindakan cikgu kenal lah Ustaz Jumaat. Tapi biasa yang tengah-tengah ni cikgu tak pernah kenal. Tapi kita mengaji biar sampai tok guru kenal kita. Ustaz Jumaat, pasal dekat akhirat dia ada syafaat ulama. Ada syafaat ulama. Pandangan mata ulama dekat kita tu, itu pun dah ada barakah dia.
Sebab tu bila kita mengaji ni, Allah SWT biar Tok Guru nampak kita. Jangan duduk belakang pintu, jangan duduk salih ala syamat tuan-tuan belakang tirai tu, muslimat kena tutup tirai rapat duduk sembang karipap. Bertumpu kalau Tok Guru nampak paling tidak dia tak sembang tu, tengok gitu, nak lena pun takut lagi kena zerkah. Biar Tok Guru kenal kita salih syamat sampai Tok Guru tahu nama kita, tu kemah. Tu sampai Tok Guru boleh kenal tahu nama kita, kira kemah. Allahumma salli. Maksudnya bila kita duduk mengaji ni kita kena aktif. Kena ada tanya soalan, salih ala syamat. Tuan-tuan, Allahumma salli. Ada apa? Dia panggil apa? Usaha dia untuk faham akan ilmu tu. Usaha dia kena damping dengan guru dia, dia kena khidmat dengan guru dia. Orang damping, orang khidmat tu guru kena. Ada seorang tu Syekh Nazrul cerita, dia seorang tu Allahumma salli. Waktu mengaji tu memang tengok dia ni jenis mengaji tak boleh. Ngaji dia jenis bebai atau bebai. Bukan bebai jenis bebai, bukan bebai kita bahasa utara ni. Bebai jenis berat jenis tak boleh. Mengaji tak boleh. Tapi satu je. Tok Guru mai dia lah pergi letak kitab. Tok Guru nak balik lagi dia lah angkat kitab. Tok Guru nak dia lah susun kasut. Khidmat kuat. Lah ni jadi qadhi. Nak cerita. Kalau nak cerita waktu dia mengaji dulu tak apa nak boleh, nampak macam tak boleh pergi mana kawan ni, duduk teratur je. Tapi lah dia jadi qadhi. Pasal apa? Pasal di sana ada barakah ilmu tu nama salih azimah khidmat. Nak bagi Tok Guru kenal kita khidmat. Tok Guru akan ingat kita. Salih azimah khidmat dekat guru. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan. Jadi tuan-tuan, nanti di yaumul qiyamah kod nanti kita nak cari nabi kita cari melalui guru kita. Nak jumpa Tok Guru, nak jumpa Nabi SAW, kita ni jauh pada Nabi. Nabi mungkin salih selamat tuan-tuan, Nabi tak pernah tengok kita. Kita pun tak pernah tengok Nabi. Mungkin cinta kita dengan para sahabat yang pernah tengok Nabi itu tak sama. Tapi nak bangkit, nak bangkit kalau boleh, nak bangkit bagi duduk dekat dengan Nabi supaya dapat syafaat. Di sana ada orang yang kita kenal, nama alim ulama yang duduk sekeliling kita, dan dia kenal Nabi SAW. Salih Ahmad, dia cinta kat Nabi SAW. Aku nanti Tok Guru tolong bawa saya pergi jumpa Nabi SAW. Tok Guru tolong saya hari ni. Yang mana satu ni siapa ni? Makcik ni tak, ustaz tak kenal ke? Tak kenal ni. Siapa ni? Ni makcik ni yang mengaji kat masjid sekian-sekian tu. Oh, masjid tu pernah lah saya ceramah. Yang mana satu makcik ni? Tu yang duk lena sandak kat tiang tu makcik lah, tak ada orang lena. Tak orang kenal makcik saya kenal. Aku boleh tolong lagu tu kan. Jadi Allahumma salli tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biar kita mengaji sampai guru kita kenal kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata dia punya mengaji sampai dia berasa kemanisannya. Dengan kerana itulah bersungguh aku tiap-tiap pagi pergi menerima padanya dengan ketiadaan lugu, persediaan, iaitu kemudian daripada khatam mengaji Sahih Muslim kepadanya dengan beberapa banyak ulama yang mendapat syahadah tinggi dan rendah dan beberapa ratus murid Al-Azhar. Dia kata aku pergi mengaji ni sampai punya seronok nak pergi, kadang-kadang pergi tu sampai tak buat persiapan apa, tak ada nak buat persiap apa pun untuk pergi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas apa ni? Selepas daripada aku dah khatam, dah mengaji Sahih Muslim, salih ala sayyidina dengan dia, dan berapa banyak ulama yang mendapat syahadah tinggi rendah, dan berapa murid daripada Al-Azhar. Bukan sakat Tok Guru dia mengaji, dengan pelajar-pelajar Al-Azhar pun dia mengaji juga. Nak cerita tamak dia dengan ilmu ni. Kemudian manakala aku pergi ke rumah, tiadalah lagi aku berpaling, melainkan aku jalankan batang kalam aku di pipi sahifah sebagaimana yang aku ingat. Bila balik saja dia kata, nak cerita penuntut ilmu lagu tu. Balik saja dia kata, Ustaz Syamad, ambil kalam ni, waktu pi dia kata tak ada nak prepare apa. Kadang pen pun tak bawa, kertas pun tak bawa. Tapi balik ke rumah tu, ambil kalam ni, Salih Alaihi Syamad, ambil kertas ni, apa yang aku mengaji tadi, aku catat balik, tulis balik dia kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setakat mana aku ingat, dan aku faham daripadanya. Berikut dengan sedikit-sedikit perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, dan perkataan Nawawi dalam syarah Muslim, dan perkataan Al-Qastalani dan Ibnu Al-Arabi dan lainnya, dan semata-mata ikhlas bagiku, bagi wajhullah. Tengok dia tulis pasal apa? Dia kata aku tulis ni, aku catat ni, mengaji satu bab
Balik tulis balik, tok guru kata apa, teringat balik. Oh, Imam Syafi'i kata apa dalam bab ni, tulis balik. Oh, Imam Nawawi kata apa tak, yang aku mengaji dulu, tulis balik. Tu jadi susunan dia. Subhanallah, hebat tuan-tuan. Kita tengok macam mana lah ya Allah depa cara depa mengaji. Allahumma salli alaihi. Dan dia kata apa ni, dan ikhlas aku ni, aku buat semua ni pasal apa? Aku mengharap wajhullah, pandangan Allah kat aku. Allahumma salli alaihi. Mengharap wajah Allah, dengan maksud Allah pandang apa yang dia buat, Allah redha apa yang dia buat. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, buat apa dalam hidup pun tuan-tuan, haraplah wajah Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Harap pandangan Allah kat kita, redha Allah kat kita. Tuan-tuan duduk mengaji kat sini pun harap Allah redha kat kita. Terus duduk harap yang lain akan mai. Saya duduk pergi mengajak sana sini, mengajak apa tuan-tuan, pergi duduk ceramah, sembang saja. Bukan kerti pun, bukan ada ilmu pun. Pi ceramah sana, ceramah ni orang duk panggil harap redha Allah ni. Pujuk hati ni. Pi tu pasal redha Allah. Oh, sallallahu alaihi wasallam. Baru ni nak pi Allahumma salli alaihi Muhammad apa ceramah, nak pi ke Melaka daripada Selangor tu kan, sampai dekat Dengkil tu. Sampai dekat traffic light tu berjalan. Dia berasa macam jalan kita lah. Tahu-tahu cuai kereta keluar. Cuai kereta keluar daripada simpang. Betul-betul duduk depan kita, tak dah nak break, tak ada apa dah. Tapi alhamdulillah tak laju sangatlah pasal baru lepas traffic light kan. Tak laju sangatlah. Tahu-tahu je tuk depan kita je. Tu meletup dia punya apa? Airbag semua meletup. Kata, oh kemalangan dah hari ni. Tak pernah. First time kemalangan accident tu. Oh, dia panik, dia celaru. Jadi macam apa? Jadi macam blur sat, dia panik sat. Lepas tu ramai tanya, ni siapa lampu hijau, siapa merah ni? Ni abang lampu merah ke apa? Saya tak tahu, dia jadi blur tak waktu orang tanya kan. Rupanya kita kata apa? Saya tak perasan lampu apa tadi. Kita sebut lagu tu, rupanya dia pakai tu sebagai statement, kata kita tak yakin yang kita lalu tu lampu. Tanya waktu orang tengah duduk blur tak tahu, takut pun lagi kita salah ke apa kan, tapi duduk ingat tu jalan kita lah kan. Lepas tu abang lori kat sebelah tu kata apa, lampu dia ni hijau, dia tunjuk kat saya, lampu dia ni hijau. Waktu tu saya confident sikit lah, okey aku tak salah lah macam tu kan. Tapi tu tak ada bukti lah kata. Lepas tu driver seorang lagi pun kata dia pun lampu hijau juga. Kata tak apalah. Saya kata dekat polis tu, tak apalah, buatlah lagu-lagu mana pun. Saya pun nak kata saya lebih-lebih, kata saya lampu hijau, saya pun nak kata saya ingat waktu tu, saya tak tahu. Mana tahu kan, kalau kita jalan-jalan, tiba-tiba jadi macam mana, orang kata apa? Betul-betul jalan betul ke salah ni? Kita lagi nak poderah kata kita betul, ikut kita salah pula, kita zalim kat orang pula. Tak apalah, buatlah lagu mana. Kata dia mengaku tak apalah, ambil kat dia lah. Kata, itulah, nak buat macam mana. Kita tahu saya Mat. Pasal apa yang pergi tu tahu? Cerita. Nak cerita, pi ceramah merata, pi berjalan merata. Saya Mat. Allah boleh bagi ujian, Allah boleh bagi kelebihan. Saya Mat. Orang boleh bagi kelebihan, manusia boleh bagi kelebihan, tak sama dengan apa yang Allah, tak sama dengan pandangan Allah kat kita. Tuan-tuan main kerja, tuan-tuan main mengaji, tu harap gaji tiap-tiap bulan, tak sama dengan dapat gaji dan dapat pandangan Allah kat kita, redha Allah. Tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan cari redha Allah, yang lain semua akan main. Pergi kerja, saya pergi kerja ni untuk mengharapkan redha Allah. Tiap-tiap bulan gaji akan masuk. Tak sedut risau. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan sakat dapat dunia, dapat sampai akhirat. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu dia kata apa? Kerana menyiarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggikan kalimatul hiya al-ulia. Salli ala sayyidina Muhammad. Kepada segala saudaraku yang tiada tahu bahasa Arab, dipohonkan kepada Allah kiranya manfaat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diharapkan menjadi pertaruhan di sisi Allah di hari akhirat. Dan kiranya tiadalah ia hujah ke atasku nanti di sana. Kita aku buat ni harap supaya orang Melayu yang tak erti bahasa Arab ni, Allahumma salli alaihi wasallam, tak erti bahasa Arab ni, Allahumma salli, dia boleh faham apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Dan aku harap nanti jadi apa ni? Jadi manfaat umum dekat umat Nabi Muhammad SAW. Dan aku harap dia jadi manfaat juga kepada aku nanti di hari akhirat.
Tapi tak maulah nanti dia jadi hujah kat aku pula ni. Oh, hang ni salah menyampai, hang ni salah menyampai, takut pula jadi lagu tu. Ni doa dia. Kita aminkan doa si pengarang kitab ni. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Maka dengan kenyataan di atas tadi dan lagi akan datang, aku namai kitab ini dengan nama Baharul Mazi li Syarh Mukhtasar Sahih At-Tirmizi rahimahullah taala. Allahumma salli ala Baharul Mazi li Syarh Mukhtasar Sahih At-Tirmizi. Salli alaihi wasallam. Itu nama kitab yang diberi nama oleh pengarang kitab. Insya-Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Pertemuan kita minggu hadapan. Minggu hadapan setiap hari Jumaat kita guna kitab ni, kita akan masuk pada Allahumma salli alaihi wasallam, tujuan dan kaedah kitab ini. Tujuan dan kaedah kitab ini, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat pada kita pada pagi ini, insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Saya minta ampun, minta maaf juga atas technical problem kita pagi ini, insya-Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Rauh cuti pasal ayah dia operation mata. Jadi dia duduk khidmat kat ayah dia beberapa hari ni. Jadi Salli ala Sayyidina Muhammad semua jadi kelang kabut sikit lah. Di kelang kabut sebab biasa yang duk uruskan live ni Rauh pula. Takdir pula tadi Salli ala Sayyidina Muhammad apa ni, jam pula laptop tu. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, setakat mana yang kita buat pada pagi ni je lah, insya-Allah. Jadi saya minta ampun sebarang kekurangan. Mudah-mudahan apa ni ilmu yang kita kongsikan pada pagi ni jadi manfaat pada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.